Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Tuanku Menawir bertitah semua wakil rakyat yang dipilih untuk terus berbakti dan menyuarakan permasalahan serta keperluan rakyat. Fokus dan keutamaan adalah perkhidmatan serta memberi taat setia kepada rakyat, bukan untuk kepentingan mana-mana parti politik serta peribadi. Menyalahgunakan kedudukan menjurus kepada ketidakadilan dan kerapuhan kepada pelaksanaan dasar yang dirangka untuk kebaikan rakyat. Adun Sikamat Datuk Seri Aminuddin Harun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-9. Beliau yang juga merupakan pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan melafaz sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balairung Seri Istana Besar Seri menanti. Datuk Seri Aminuddin dilantik semula selepas gabungan Parti Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mendapat kemenangan 31 kerusi DUN. Sementara itu, Adun Jenerali Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-15. Istiadat berlangsung di hadapan Sultan Kedah Al-Amirul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah di Balai Mengadap Besar Istana Anak Bukit pada pukul 10.15 pagi. Trajektori positif pasaran buruh di Malaysia berterusan sehingga suku kedua 2023 dengan merekodkan bilangan jawatan mencecah 8.83 juta. Angka itu meningkat 2.4% berbanding 8.62 juta pada suku kedua 2022. Bilangan jawatan diisi turut meningkat sebanyak 2.5% kepada 8.64 juta jawatan. Bagaimanapun, bilangan kekosongan jawatan mengalami pertumbuhan negatif susut 0.9% kepada 189.6 ribu kekosongan. Lebih separuh kekosongan jawatan adalah dalam sektor perubatan membabitkan 108,000 kekosongan. Penerbangan Malaysia Airlines MH122 yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Sydney terpaksa berpatah balik apabila seorang penumpang lelaki mencetuskan gangguan. Malaysia Airlines memaklumkan keputusan dibuat oleh Komander Penerbangan bagi tujuan keselamatan. MH122 membawa 199 penumpang dan 12 kru menuju ke Kuala Lumpur, mendarat dengan selamat pada pukul 3.47 petang waktu tempatan. Suspek kini ditahan pihak berkuasa Australia. Wanita orang asli maut akibat dipijak gajah liar di Kampung Bal, rancangan penempatan semula RPS Kemar di Greek semalam. Ketua Polis Daerah Greek berkata mangsa dipercayai dipijak seekor gajah di kawasan kebun durian berhampiran rumahnya kira-kira pukul 4 petang. Mangsa dibawa ke klinik kesihatan RPS Kemar namun disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Greek untuk dibedah siasat. Hampir 14 kilogram syabu dan parti heroin bernilai lebih RM600,000 dirampas daripada sebuah unit kondominium di Ibu Negara yang disyaki dijadikan sebagai stor. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, serbuan pertama dibuat di kawasan parkir sebuah kondominium di Ceras Khamis lalu dan seorang lelaki dipercayai penjaga premis dicekup. Usaha memburu baki suspek dipergiat. Tiada petunjuk baru dikesan pihak polis berhubung siasatan kes penemuan bom yang diletakkan pada kereta aktivis sosial Siti Kasim pada 21 Julai lalu. Polis tidak menemui suspek yang boleh disyaki setelah meneliti rakaman CCTV. Pihaknya juga tidak menemukan sebarang cap jari di kenderaan itu. Siasatan lanjut berkaitan kes tersebut masih dijalankan dengan teliti. Seorang bapa dijatuhi hukuman penjara 702 tahun dan 234 sebatan oleh Mahkamah Session Muar atas 19 pertuduhan merogol dan 11 tuduhan amang seksual terhadap dua anak kandungnya sejak 6 tahun lalu. Tertuduh 53 tahun mengaku bersalah sejurus kesemua tuduhan dibacakan. Pekerja pembersihan itu dituduh melakukan perbuatan tersebut terhadap kedua-dua anak perempuannya ketika mereka berusia 9 dan 10 tahun. Bekas Gubernur Bank Negara memberitahu Mahkamah Tinggi Datuk Seri Najib Razak tidak pernah bertanya mengenai sumber wang dalam akaun M-Bank
ketika menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya pada sesi pemeriksaan utama dalam kes penyelewengan dana 2.3 bilion ringgit milik 1MDB. Jelas beliau, sebaik saja BNM mendapat maklumat mengenai transaksi tidak teratur atau mencurigakan, ia dikendaki memaklumkan kepada polis dan SPRM. Datuk Alauddin Abdul Majid dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur yang baru berkuat kuasa pada hari ini. Beliau menggantikan Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain yang dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Datuk Alauddin sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Khidmat Unit Anjing Pengesan K9 dalam Pasukan Simpanan Persekutuan FRU di lokasi rusuhan akan bermula tahun depan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman berkata, penggunaan khidmat anjing pengesan itu adalah inisiatif mempelbagaikan tugasan haiwan berkenaan. Setakat ini, FRU telah diberi kelulusan untuk mendapatkan 10 ekor anjing K9. Penjaga bagi kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang dipercayai didera ibu dan rakannya di Pasir Gudang Johor Jumaat lepas belum dimuktamadkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, keputusan hanya akan dibuat selepas kanak-kanak berkenaan yang menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail itu dibenarkan keluar. Baik, guru memainkan peranan penting sebagai ejen perpaduan sekaligus meningkatkan penghayatan rukun negara dalam kalangan generasi muda. Ke arah itu, Menteri Pendidikan berkata, melalui kerjasama strategik bersama Kementerian Perpaduan Negara, ia dapat menyemarakkan lagi pelaksanaan program berteraskan rukun negara. Usaha penghayatan serta pendidikan rukun negara seharusnya bermula dari prasekolah ke pendidikan tinggi. Pameran kartun Seiring Sejalan mampu menerap dan menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menteri Perpaduan Negara berkata setiap karya pada pameran itu kekal relevan sebagai wadah komunikasi dan menyalurkan mesej tentang kepentingan kesepaduan sosial. Pameran berlangsung di Fahrenheit 88 Bukit Bintang sehingga 30 September bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Mosti mengatur pelbagai program bagi menarik minat remaja dalam mengarus perdanakan sains, teknologi dan inovasi. Antaranya melalui Minggu Sains Negara, Tech Limpik dan program Reality Innovaton. Menterinya berkata sebagai contoh penganjuran Minggu Sains Negara dari April hingga Oktober setiap tahun menampilkan pelbagai bentuk pameran sains dan teknologi umpama karnival. Ia bertujuan mencungkil bakat dan mempamerkan apa itu sains dan teknologi pada hari ini. Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memulakan jelajah PAN Borneo yang bermula dari Kuching ke Miri. Ia bagi melihat secara menyeluruh kemajuan projek lebuh raya PAN Borneo yang telah mencapai 97% siap. Menteri Kerja Raya berkata, ia merupakan sebahagian daripada usaha pihaknya memastikan laluan sepanjang lebuh raya itu betul-betul selamat dan selesa digunakan. Kebolehpasaran graduan dalam bidang TVET negara ini mencapai tahap lebih 95%. Jelas timbalan Menteri Sumber Manusia tidak hanya mendapat peluang dalam pasaran kerja tetapi turut mampu membuka peluang dalam mengusahakan perniagaan sendiri. Situasi berkenaan membuka mata masyarakat bahawa TVET bukan lagi pilihan kedua untuk para pelajar. Kolej Universiti Islam Perlis perlu menawarkan program-program pengajian yang kompetitif di peringkat siswazah mahupun pasca siswazah. Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah ia bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan berkualiti. Titah baginda lagi, ahli akademik dan tenaga pengajar harus lebih proaktif selain silibus pembelajaran selari dengan peredaran masa. Mardi melancarkan 4 variety kelapa hybrid. Kacukan pokok kelapa terdiri daripada Mailac, Marlika, Carena dan Careni itu mampu menjana hasil yang tinggi dengan kapasiti pengeluaran melebihi 25,000 biji sehektar. Keempat-empat variety hasil daripada kacukan pokok tinggi dan rendah mempunyai ciri yang amat sesuai disyorkan kepada pengusaha tanaman kelapa untuk meningkatkan hasil pendapatan.
Satu pertemuan perlu dilakukan antara penduduk dengan pihak berkaitan berhubung cadangan pembinaan tapak pelupusan sampah baru di gugusan Loch Heng, Kota Tinggi. Ia berikutan tapak cadangan berkenaan berada berdekatan kawasan perumahan Felda, terutamanya perumahan generasi kedua. Adun Johor Lama berkata tapak pelupusan sampah yang berkeluasan 180 hektar itu juga berdekatan dengan aliran sungai kecil yang menghubungkan kawasan sungai tadahan air bersih. Sejak dimulakan Februari tahun ini, seramai 156 atlet Sukma Sabah dipilih menerima caruman KWSP. Ia sebagai kebajikan dan penghargaan kerajaan negeri terhadap prestasi atlet tempatan. Lebih membanggakan, Sabah merupakan negeri pertama melaksanakan insentif seumpama itu. Setiap atlet yang layak menerima caruman RM50 setiap bulan dengan keseluruhannya melibatkan dana RM400,000. Pelabur asing meneruskan pembelian di Bursa Malaysia untuk minggu kelima berturut-turut dengan perolehan ekuiti bernilai RM465.5 juta minggu lepas. Menurut laporan aliran dana MIDF Research, bagi minggu berakhir 11 Oktober, pelabur asing merekodkan pembelian bersih setiap hari dengan tertinggi dicatatkan pada Rabu berjumlah RM209.7 juta. Tiga sektor utama yang menyaksikan aliran masuk asing bersih ialah perkhidmatan kewangan, teknologi dan perladangan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC memberi amaran mengenai penggunaan nama dan logo miliknya secara tidak sah dalam produk pelaburan entiti atau syarikat tertentu. Suruhanjaya itu menegaskan ia tidak meluluskan sebarang produk pelaburan amanah tunai di pasaran. Dua syarikat telah dikenal pasti menggunakan nama dan logo SC dalam bahan promosi mereka. Kedua-duanya telah diarahkan untuk mengeluarkan sebarang rujukan berkaitan SC dalam bahan promosi yang berkaitan. RM1.7 juta diperuntukkan KKDW bagi memperkasa pendigitalan usahawan luar bandar menerusi inisiatif Desa Mall. Inisiatif itu mampu melatih lebih ramai usahawan desa menyertai ekosistem keusahawanan kendalian pihak kementerian. Seramai 1,247 usahawan telah mendapat bimbingan menerusi penganjuran 4 bengkel pendigitalan setakat Ogos, melebihi sasaran awal 1,000 peserta tahun ini. Pengerusi Unimas Tan Sri Sulong Mat Jerai mengetuai Lembaga Amanah Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak. Premier Sarawak berkata, dengan pengalaman luasnya dalam sistem perundangan, beliau dilihat sebagai anak tempatan yang sesuai menerajui badan terbabit. Selain Tan Sri Sulong, 8 lagi tokoh menganggotai lembaga itu, antaranya pengerusi Yayasan Tun Jugah Tan Sri Leonard Linggi juga, pengarah bukan eksekutif RHB Bank Datuk Yen John Low dan bekas pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh. Mata menyasarkan jualan sebanyak RM350 juta menerusi pameran Mata Fair yang akan berlangsung dari 1 hingga 3 September ini. Menurut Presidennya, untuk pameran di Martai kali ini, ia dijangka menarik seramai 200,000 pengunjung. Selain itu, pihak Mata turut menumpukan kepada format baru bagi ruang pameran domestik dengan promosi cuti-cuti Malaysia. Seorang maut manakala 8 lagi cedera selepas 2 lelaki bersenjata menyerang masjid di Shah Cheragh di Shiraz, Iran pada Ahad. Laporan awal pada mulanya menyebut 4 orang maut bagaimanapun ditarik balik. Serangan terbaru ini berlaku setahun selepas tragedi di lokasi yang sama pada Oktober beragut 13 dan mencederakan lebih 20 yang lain. Menurut laporan, 2 pekerja masjid serta 2 jemaah adalah antara yang terbunuh. Sementara itu, pihak berkuasa Iran menahan 8 suspek yang dilaporkan sebagai warga asing. Mereka ditahan kerana dipercayai mempunyai kaitan dalam serangan berkenaan. Penahanan terbaru itu selepas seorang suspek utama ditahan seperti yang diumumkan pihak berkuasa pada malam Ahad. Rakaman CCTV serangan turut dikeluarkan. Tiada mana-mana pihak yang mengaku bertanggungjawab dalam serangan itu.
Junta Tentera Niger mahu mendakwa bekas Presiden Mohamed Bazoum kerana pengkhianatan yang telah menjejaskan keselamatan dalaman dan luaran negara itu. Pengumuman dibuat Jurucakap Majlis Kebangsaan bagi Melindungi Negara, Kolonel Amado Abdrahman. Kerajaan Niger telah mengumpul bukti yang mencukupi untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Presiden yang digulingkan serta beberapa individu tempatan dan asing yang disyaki bersubahat. Korea Selatan memutuskan memberi bantuan kemanusiaan $2 juta Amerika kepada Hawaii bagi menangani kemusnahan akibat kebakaran hutan di Pulau Maui. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihaknya merancang menghantar bantuan air, makanan dan barangan lain. Saudara Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan Nurul Hidayah Nawai untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi.